ala alihi wa sahbihi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh dengar ke? Ina? Nas. Alhamdulillah, cuma ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam uqwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang sudi bersama di Google Meet Gemenur Iman untuk kuliah subuh bagi memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya. Kita akan sambung dengan pengajian berkitab Hikam Jawi insya-Allah. Yang berusaha Puan Hajiah Nur Rosniati Mansur bersama dengan tim Gemenur Iman yang dikasihi, yang dirahmati seluruh pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah pun sudi bersama di Google Meet Gemenur Iman pada pagi ini untuk sama-sama bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur kerana masih diberi kesempatan hidup hari ini. Semoga kita selalu terus bersyukur, setiap langkah kita selalunya dalam lindungan rahmat Allah insya-Allah. Bagi memohon keberkatan bagi majlis kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kuliah kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Line saya ada masalah ke Ina? Boleh dengar? Alhamdulillah dah clear benda. Teruskan insya-Allah. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab, Tuhan seluruh manusia, kita terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan memberi syifa yang sempurna kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Syafakallah syifaan ajilan untuk Sadli bin Haji Mukti Fauziah binti Sudin, Ainur Yusnita binti Muhammad Faik, Maziah binti Adnan, Cik Muji bin Cik Noh, Hajah Sulimah binti Sukaimi, Muhammad Amir bin Syafi'i, Mazura binti Makhtar, Suriah binti Zaid, Jamilah binti Maulan, Bariah Ainul binti Johari, Hadi Ishak bin Hadi Osman, Halijah binti Suliman, Nur Fahana binti Yaakob, Hashim Zakaria, Haja Sirang bin Tobari, Haja Masitah binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Salmah binti Abdul Qadir, Raihan binti Ibrahim, Mazliza binti Sa'ad, Indun binti Muhammad Arif, Jamiah binti Rahmat, Wani Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Hajah Mai'itah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Firasyah Fafa binti Haji Fauzi, Mustafa binti Besir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Hasni Cik Ismail, Muhammad Amin Haji Idris, Nur Akhtar Amin, Haji Ma'on bin Haji Ibad, Muhammad bin Nasiran, Putri Nur Batrisya binti Nur Azlina, Muhammad Syukri binti Siti Ramlah, Muhammad Izam bin Mahathir, Azizah binti Marais, Siti Rokiah binti Sulaiman, Haji Ismail bin Abdul Rahman, Rusli bin Zainab, Rehan bin Ismail, Badariah bin Yusuf binti Yusuf, Muhammad Saza Akil Naufal binti Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah binti Ahmad, Abdullah bin Mat, Uzairi bin Ngahliman, Siti Amna Abdul Rahman, Nur Ain binti Abdullah dan seluruh nama yang tersenarai sebanyak
211 orang nama, dan kita doakan kepada para jemaah yang juga turut sama di kuliah pada pagi ini. Sekiranya kita juga diuji dengan kesihatan yang kurang mengizinkan dan ada masalah lain, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya dan diberi syifa yang sempurna, insya-Allah. Majlis diteruskan tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala bangga dan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin pengajian pembacaan Yasin, doa dan terus pengajian berkitab kita iaitu kitab Hikam Jawi. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Salam ceria. Apa khabar semua pagi ni? Sehat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Cemerlang, gemilang, Alhamdulillah. terbilang. Alhamdulillah sihat Ustaz. Baik-baik dengar suara, dengar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Alhamdulillah. Ceria, masya-Allah. Saya Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah. ditemani dengan dedaunan yang ada. Mungkin sifatnya alami, jadi rasa seronok sikit pada pagi ini. Alhamdulillah. Sejuk mata memandang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya-Allah Allah perkenankan, Allah mudahkan urusan kita insya-Allah. Allahu Akbar. Hari ini hidup lagi rupanya kita ya. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Makan ke Ustaz? Itulah Tanya tu. tu. Ya, nanti mana tahu malam tadi tengah tidur makan. Masya-Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang hidupkan kita. Ba'dama amatana. Setelah mematikan kita, tidurkan kita. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah nanti semua kita akan kembali. Alhamdulillah. Hari ini dapat hidup, kita dapat hirup udara sambil-sambil ada yang minum kopi, makan biskut, nikmat makan, nikmat dapat menyuap makanan ni, nikmat besar. Allah bagi peluang makanan tu lalu di tekak kita. Allah bagi kita kekuatan rahang untuk kita kunyah. Sebenarnya kalau kita fikir-fikirkan, sebenarnya nikmat dapat makan minum itu sendiri terlalu besar. Kerana sebahagian orang Allah beri dia rumah yang besar, kereta yang mewah, pemilikan yang banyak, kedai-kedai yang tersusun, tanah-tanah yang begitu luas. Namun apabila dia diuji, susah untuk makan. Mungkin dia ada masalah radang ke, masalah tekak ke, masalah apa ke. Ketika itu terasa berat betul. Terasa berat betul, terasa payah betul hidup. Sekalipun dari zahir orang lihat dia memiliki banyak perkara-perkara yang kelihatan tersergam indah. Namun itu ujian lah. Tapi ada sebahagian orang pula Allah tak berikan dia kereta yang besar, rumah yang besar, tanah yang banyak, memadai apa yang ada. Tapi Alhamdulillah dapat bangun, dapat istinja, bersih diri, angkat hadas, dapat solat, dapat meletakkan dahi dia sama tinggi dengan kaki dia untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sujud. Maknanya kita ni lambang kepada solat itu adalah kita puncak penghambaan diri. Kita kan muka ni tempat yang paling mulia kan. Dan kita mengambil berat apabila orang mengenal kita kali pertama. Kerana orang kalau jumpa orang lain kali pertama, yang dipandang tu wajah. Dan wajah ni adalah tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Sebab tu kalau orang tepuk kita dekat tangan, tepuk kita dekat kaki, tepuk kita dekat badan, kita masih boleh sabar lagi. Tapi kalau orang datang terus tepuk pada muka kita, kita punya rasa harga diri kita tu sepertinya diperkotak-katikkan tu terlalu besar.
Jadi wajah kita. Tapi kepada Allah, wajah yang kita anggap mulia di dalam pada diri kita ini, yang itulah mesti diletakkan sama tinggi dengan kaki kita. Malah kita letakkan dia di bawah punggung kita sendiri. Di bawah tempat keluar najis kita sendiri. Dia punya kedudukan dia mesti rendah daripada tempat kita mengeluarkan najis itu sendiri. Tanda penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dapat buat perkara yang penting ini, sujud kepada Allah, dapat makan, dapat minum, ini nikmat besar daripada Allah. Jadi kenapa mesti menunggu nikmat yang lain yang lebih kita anggap lebih besar untuk kita bersyukur kepada Allah. Sedangkan nikmat ini juga adalah nikmat yang sangat besar, kerana nikmat yang lain belum tentu dapat dirasakan sekiranya nikmat yang sedia ada ini tidak ada. Jadi syukur Alhamdulillah. Dengan kata lain, nikmat iman dan Islam. Sebab itulah yang ada di Gema Nur Iman ni, pagi-pagi ni, mudah-mudahan jiwanya berkobar-kobar. Mudah-mudahan jiwanya seronok, hatinya tenteram. Jadi cara fikir yang betul, cara melihat yang betul, cara menilai yang baik, sebenarnya dia menjadikan apa tahu? Hati kita sihat. Badan kita sihat. Emosi kita jadi positif. Dan perkara yang berkaitan dengan kita, kadang-kadang 50% daripada perkara yang kita anggap masalah, sebenarnya kadang-kadang rupa-rupanya bukan kita selesaikan. Rupa-rupanya bukan masalah pun. Sebahagian benda dalam hidup kita, kalau kita betul cara kita berfikir dan menilai serta mempertimbangkan, mungkin saja, mungkin tak mesti, mungkin saja 50% daripadanya yang kita anggap masalah, sebenarnya bukan masalah pun. Bukan masalah. Dan lagi baki 50% mungkin cabaran hidup, ada masalah sikit. Biasalah dalam hidup kita ni. Jadi begitulah. Dan mudah-mudahan platform Gema Nur Iman ini salah satu daripada jalannya, mudah-mudahan insya-Allah. Maka hari ini marilah sama-sama kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala untuk kita bacakan surah Yasin. Nampak ramai tu yang dalam senarai orang-orang yang kita nak doakan. Pada masa yang sama saya yakin dalam hati masing-masing sama ada sempat memberikan nama, hantarkan nama kepada pihak pengurusan Gema Nur Iman. Maknanya mungkin dia tak sempat hantar ke apa, tapi tetap dalam ingatan dalam diri kita. Dan insya-Allah kita doakan untuk mereka, semoga mereka diberikan afiat dan sihat. Cabaran kesihatan ni tak mudah. Kita mudah menyebut, mudah melihat, tapi yang menanggung, yang melalui dan merasanya luar biasa dia punya ujian dan cabaran. Jadi kita, insya-Allah kita tak lupa hati kita mendoakan mereka, bukan sekadar rutin, bukan sekadar kerana ada program, bukan sekadar kerana dimajliskan baru kita ingat, tapi majlis, program dan rutin seperti ini mudah-mudahan menjadi asbab kita saling ingat mengingati bahawa apa yang pernah saya sebut sebelum ni apa sahaja yang berlaku, ini akan berlalu. Untuk mereka pun begitu, untuk kita pun begitu. Ini akan berlalu. Semuanya bersifat sementara. Sementara yang paling tertinggi sekali ialah di dunia lah. Kalau sementara yang paling singkat sekali, yang paling dekat sekali ialah kejap lagi berubah. Iaitu sehat, sakit kepada sehat, sehat kepada sakit dan sebagainya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang berbahagia, pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang penuh dengan keberkatan, kami memulakan hari ya Allah bersama-sama untuk membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Kami berniat ya Allah agar kami berada dalam majlis ilmu, dalam naungan rahmat dan keberkatan darimu. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah malam tadi menidurkan kami. Dan kepada Engkau kami semua nanti akan kembali. Ya Allah, jadikanlah pada hari ini kehidupan kami ini peluang untuk menambah kebaikan dan ketaatan. Ya Allah, seandainya kami kembali kepadamu pada hari ini, jadikanlah ia sebagai penghenti kepada segala kemungkinan kejahatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam pada kami menyambung dan meneruskan kehidupan, ada di kalangan keluarga kami, sahabat kami, kenalan kami, orang-orang yang sentiasa dalam ingatan kami, mereka sedang diuji dengan ujian-ujian yang berkaitan dengan urusan kesihatan. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan limpah kurnia, kasih sayang daripadamu, keampunan dan kemaafan daripadamu, belas kasih darimu ya Allah. Apalah kiranya mereka yang kami doakan ini diberikan keafiatan. Berikanlah ya Allah kesembuhan, berikanlah ya Allah agar mereka itu kembali semula sihat dan ceria dengan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah mereka juga ketabahan dan kekuatan iman agar mereka mengerti, agar mereka memahami, agar mereka menginsafi betapa sihat dan sakit kedua-duanya adalah sama dari sudut kedua-duanya itu adalah ciptaanmu dan kedua-duanya adalah di dalam kekuasaanmu dan engkau berhak memberikan kesihatan kepada sesiapa sahaja dan engkau juga berhak untuk memberikan ujian kesakitan kepada sesiapa sahaja engkau kehendaki. Dan mudah-mudahan iman mereka dengan redha, iman mereka dengan tabah,
Iman mereka itu ditemani dengan tawakal. Iman mereka itu ditemani dengan kesungguhan dan tidak putus asa dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon untuk mereka agar mereka juga dipermudahkan untuk urusan ibadah mereka di sepanjang mereka sakit dan selepas mereka sehat nanti. Agar sentiasa berada dalam keadaan rada hamba-Mu dan sentiasa menghambakan diri kepada-Mu, ya Allah, sama ada sehat maupun sakit. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, salam ceria semua. Ya Allah Rabbi. Bismillah. Selamat semua. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Selamat datang, selamat pagi. Selamat raya. Salam sejahtera kepada siapa yang baru saja dapat bersama dengan kita dalam talian. Semoga Allah berkati hidup kita. Dan hari ini sebagaimana kita maklum, kita sambung perbicaraan kita tentang tentang di muka surat 4 berkenaan dengan jangan bersandar kepada amal ni. Namun sebelum itu saya teringat beberapa perkara yang diutarakan pada 2 hari lepas tentang kalau satu orang tu, contohnya lah, ni contoh, satu orang tu dia sembahyang solat sunat duha, sembahyang, kemudian dia tu diberikan kurnia Allah murah rezeki. Bisnes dia bagus, peluang dia bertambah, mungkin kedai dia laris, mungkin jualan dia laku, mungkin dia punya deal, dia punya urusan-urusan kita sebut urusan perniagaan dia lancar, dapat sempurna matlamatnya. Maka dia terasalah dengan fadilat kelebihan solat duha tu. Tiba-tiba oleh kerana dah mula sibuk, dah mula kesana kemari dengan pelbagai aktiviti dan pengurusan, tiba-tiba dia macam tertinggal, kadang-kadang terlambat. Dan akhirnya diberikan ujian, tiba-tiba bisnesnya terganggu ataupun ada cabaran-cabaran baru yang datang. Lalu dia terfikir, mungkin sebab aku dah tinggal solat sunat duha lah. Ataupun mungkin sebab aku dah mula culas. Ataupun kita sebut, taklah tinggal terus tapi mungkin terlambat-terlambat, mungkin dah tak buat, mungkin tertinggal gitu kan. Lalu dia fikir macam tu. Lalu dia pun mengadu kepada kita, aku dulu kan selalu sembahyang duha, alhamdulillah rezeki aku murah. Sekarang pula aku tak sembahyang. Bila aku dah mula sibuk lah, bukan apa, kadang tak sempat, kadang terlupa, kadang apa. Tiba-tiba aku dah urus apa semua, masalah banyak datang. Aku rasa kan mungkin sebab aku tak sembahyang solat sunat duha lagi lah. Okey lah. Bila dia kata gitu, kita nak kata apa pada dia? Kalau kita kata kita jangan bergantung kepada amalan, kalau pada subjek yang kita belajar ni, begitulah. Tapi kita kena ingat satu perkara lagi yang di luar daripada perkara yang kita belajar ni, iaitu setiap keadaan itu, nasihat yang sesuai itu berbeza-beza. Jadi nasihat yang betul perlu juga pada tempat yang betul, keadaan yang betul, orang yang betul. Sebab tu perlu kita dapatkan nasihat. Kenapa ulama kita mengatakan, kenapa orang-orang soleh dulu banyak pesan bahawa dapatkan pembimbingan nasihat daripada guru yang mursyid. Kenapa guru yang mursyid? Padahal kalau guru yang mursyid dia keluarkan nasihat, kita bagi ayat yang sama kepada seorang artis untuk bagi nasihat yang sama, boleh saja dia copy paste, boleh saja dia tiru, boleh saja dia hafal, boleh saja dia update dia punya Instagram, dia bagi nasihat pada orang. Dan betul dari satu sudut bahawa kita jangan lihat pada orangnya, tapi lihatlah pada nasihatnya, lihatlah pada kata-katanya. Dari satu sudut tu ada betulnya juga.
Tapi dari satu sudut yang lain, kita perlukan kepakaran, kemahiran, ilham yang baik, firasat yang benar daripada orang yang ketika mana dia memberikan nasihat, supaya mudah-mudahan nasihat yang diberikan tu lebih tepat. Bukan kata mesti tepat, kita tak tahu di sisi Allah, tapi yang lebih tepat, yang lebih bersesuaian, yang lebih sesuai dengan siapa yang sedang dia nasihatkan. Okey, sebagai contoh, saya share sikit sebelum kita pergi jauh dengan kitab ni, sebab soalan-soalan yang ada pada kita pada, bukan soalan, perkara yang disebutkan pada 2 hari lepas tu menjadikan perkara berbangkit tu menjadikan saya terfikir sesuatu. Mungkin kita terlalu awal dengan kitab Al-Hikam ni atau macam mana, tak apa. Nanti kita cuba dulu. Okey, gini. Okey, tengok paparan kat depan ni. Saya buat raja-raja ni. Ni malam tadi ni type ni kerana ngenangkan pagi ni. Tengok ada kotak kuning. Kemudian second kotak warna apa ni? Kita sebut pink belacan. Warna tak tahu warna apa ni. Warna biru, warna hijau tua tapi light sikit. Ada warna merah, ada warna hijau, ada orange sikit, ada ni warna apa? Nama apa? Mustard apa nama panggil. Okeylah. Saya nak cerita dia sikit. Okey. Dalam paparan yang pertama ni, perhatikan. Saya tulis sini sebelah kiri non-Muslim. Maknanya orang yang tak beriman. Kalau orang yang tak beriman, apa yang perlu kita sampaikan? Ini secara kasar saja tau, bukan mesti begini. Tapi saya nak fahamkan, nanti di hujung nanti cuba belajar sesuatu. Apa yang saya nak maksudkan? Kalau satu orang tu saya jumpa dia bukan Islam. Dia tengok orang Islam tengah beramal kan. Dia tengok orang Islam tengah semayang apa semua. Lalu dia tanya kita. Dia tanya kita. Oh, saya ingatkan ada orang chat bertanya, bercakap. Okey, baik. Kan ada orang Islam, kita katalah orang bukan Islam, dia tengok orang tengah semayang apa semua. Lepas tu dia pun tanya saya lah. Dia kata, kalau orang Islam kalau dia beramal itu untuk apa Jadi kalau ada orang non-Muslim yang tanya kepada kita perkara yang tentang amalan lah, tentang semayang lah, tentang puasa lah, tentang apalah, maka kita yang menerangkan kepada dia, kita tak akan cakap sebenarnya kita orang Islam memang beramal tapi kita sebenarnya tak perlu bersandar bergantung harap pada amalan, semuanya rahmat Allah. Jadi untuk orang yang seperti itu kurang sesuai kita bagi nasihat begitu. Sebab yang pertama dia kata dia akan berfikir bahawa orang Islam ni beramal, satu amalan tu beban. Lepas dah dibebankan dengan amalan, lepas tu dia kata tak payah bergantung harap pula pada amalan. Dia kata kalau gitu, nanti dia punya logik dia ialah, kalau gitu buat apa kalau aku nak masuk Islam? Dahlah beramal penat. Lepas tu jumpa orang Islam lagi satu orang kata, buat apa kita bergantung kepada amalan sebab masuk syurga dengan rahmat Allah. Akhirnya dia jadi keliru. Dia jadi tak akan faham sebab belum sampai sepatutnya bagi kefahaman dia untuk kita beritahu bahawa janganlah bersandar bergantung kepada amalan. Dia bukan itu untuk dia. Untuk dia bukan itu. Untuk dia bukan itu. Dan untuk dia bukan kita kata ikhlas tu ada 3 peringkat, mestilah ikhlas mengharapkan balasan Allah. Lepas tu kita pula cakap dengan dia, orang Islam ni beramal tapi sebahagian orang Islam ni beramal dia masih bergantung harap dengan amalan dia. Gini-gini. Dia pening. Jadi dia kata, habis sebenarnya masuk Islam ni kena amal ke tak payah amal? Kalau kena amal, kenapa tak bergantung pula kepada amalan? Habis kalau gitu amalan nak untuk apa? Dia akan confuse. Akhirnya dia. Sebab tu, kalau untuk orang yang masuk Islam, nasihat yang sesuai kepada dia satu saja. Berimanlah. Berimanlah. Maknanya nanti dulu, tak ada cerita kau kena solat, kau kena sunat, kena apa. Tak ada. Cerita dia berimanlah. Kenapa? Okey. Kenapa dia ada hadis dia? Ada ayat Quran dia. Contohnya, Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah yang Maha Esa,
Dan Nabi Muhammad itu hamba Allah Rasulullah. Siapa bersaksi bahawa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulullah, dia adalah satu kalimah yang diletakkan pada Maryam dan dia adalah roh ciptaan Allah. Selesai, bukan anak Allah. Maka dia yakin bahawa syurga itu benar, neraka itu benar. Maka Allah akan masukkan dia dalam syurga, apapun keadaan amalan dia, tak peduli. Untuk dia sesuai faham situ je. Tak payah cerita ikhlas, jangan bergantung ke amalan. Tak ada. Untuk dia itu. Itu je. Sebab tu dulu ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah kan. Datang kepada Rasulullah. Nabi suruh dia beriman saja. Beriman je. Masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Settle. Kerana itu adalah untuk dia. Dia tak payah fikir dulu kena semayang banyak, kena puasa berat, kena apa. No. Untuk dia, itu dulu. Kerana itu. Sebab itu dalam hadis, yakhruju minan nar. Man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar juga daripada api neraka. Seseorang yang dia ada berpegang dengan kalimah la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat zarah iman. Itu pun dah settle lah, selesai. Itu kita cakap pada orang yang tidak beriman. Jangan pula kita cakap dengan anak kita, yang penting kau beriman. Asal ada satu zarah iman pun dah cukup. Bukan, itu bukan sesuai untuk anak kita. Anak kita jangan cakap gitu. Anak kita jangan cakap gitu. Ustaz, ini maknanya bermuka-muka. Bukan, ini namanya bijak. Bercakap sesuai dengan kemampuan orang itu, keadaan orang itu, keperluan orang itu pada masa itu. Pada masa itu. Pada masa itu, ketika itu, keadaan itu, diri dia masa itu, waktu itu, keperluan dia. Sebab tu orang Arab Badui suka kepada Rasulullah. Dia rasa apa? Dia rasa, oh masuk Islam tu senang saja. Rupanya mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau tak beramal maknanya boleh, bukan boleh. Oh kalau saya tak semayang maknanya okey. Tak, bukan okey. Cuma berimanlah. Berimanlah. Oh maknanya iman tapi tak payah puasa. Bukan tak payah puasa. Tapi apa? Tapi berimanlah. Fokuskan dia pada benda yang pada untuk dia di waktu itu dan dia sangat penting untuk dia yang itu tu sangat penting pada ketika itu. Iaitu mengecap juga kalimah syahadah masa itu. Setelah kita imankan dia, maknanya masuk dia ke dalam agama Islam, maka pada ketika itu kita katakan bahawa yang dimaksudkan Islam adalah serah diri. Serah diri itu kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan. Jadi serah diri serah diri maknanya kepada ketentuan dia, suruhan dia, perintah dia, kehendak dia, serah betul lah. Kalau tak serah, kalau kita ada komplain, ada persoal, ada banyak sangat songel, ada banyak sangat bantah, ada banyak sangat tapi, itu bukan serah. Itu maknanya negotiate. Itu namanya bincang-bincang. Kita bincang boleh, saya bantah, saya tak setuju. Kenapa macam ni? Apa pula macam tu? Dah kau kenapa? Itu cerita bincang-bincang boleh. Tapi kalau serah, macam mayat serah pada orang untuk dia dimandikan. Mana dia ada bantah? Kenapa badan aku tolak kanan? Kenapa kau tak angkat kaki dulu? Jawapan dia serah, dia baring je, diam, tutup mulut, serah. Macam orang yang dah parah, serah diri kepada doktor. Dia dah tenganga-nganga, dah aksiden teruk, dia dah tak ada tanya dah, doktor, kenapa saya punya katil tinggi dia cuma 6 jengkal? Kenapa tak 7 jengkal? Dia nak cakap jengkal pun dah tak boleh dah. Serah je lah, doktor nak belah ke, nak apa ke, dah emergency jalan. Kalau satu orang yang terdesak boleh serah diri kepada doktor, kalau satu orang yang dah mati boleh serahkan diri kepada pemandi jenazah, orang Islam ialah lebih dahsyat dia lagi ketika dia menyerahkan diri dia kepada Tuhan yang menciptakan. Bila dah serah, baru kita katakan antara perkara masuk, bila dah beriman, maka kita katakan dia, bila dia dah beriman, sebelah kiri ni dah beriman, maka yang kita fokus untuk dia ialah beramallah. Kenapa? Ayat Quran ada, innallazina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang beriman dan yang beramal soleh. Jadi memang kalau yang tadi dikira sudah beriman. Yang pertama. Tapi untuk sempurna,
untuk imannya sempurna mesti disusuli dengan amal soleh. Sebab dalam Quran banyak kali ulang, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihat maknanya beramal soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka mereka akan dapat syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Oh, maknanya kalau kita masuk Islam tu kita kena beramal. Kita kena beramal. Tapi jangan cakap kita beramal mesti ikhlas, tapi kita mesti beramal tapi jangan bergantung kepada amalan kita. Nanti dia pening. Bukan masa yang sesuai untuk dia. Cerita dia beramal saja. Awak beramal. Jadi mindset dia ialah aku kena melakukan kerja. Aku kena bertindak. Aku kena berbuat. Aku kena bergerak. Aku kena melakukan sesuatu. Aku kena. Bukan sebab terpaksa. Sebab memang itulah penyerahan diri aku. Wa amilus solihat. Kemudian bila dia dah sampai kepada peringkat dia nak beramal, dia tahu dia perlu amal, dia tahu amalan tu ada hubungan membenarkan iman. Setelah dia faham bahawa amalan tu ada hubung kaitnya dengan pengesahan, penyerahan diri dia kepada Allah, barulah kita katakan kepada dia nanti, kalau dah beramal, bila dah beramal kita kata, betulkanlah amalan kamu. Bukan cerita, dah solat, saya dah solat. Dah puasa, saya dah puasa. Itu dah. Tapi kena betulkan. Kena molekkan. Kena cantikkan. Kena luruskan. Kena tepatkan. Sebab apa? Ada hadisnya. Ada satu orang masuk Islam dan kemudian dia dah solat. Kemudian dia solat asal boleh saja. Lalu Rasulullah kata apa? Irji'. Engkau patah balik. Fasalli. Semayang semula. Fa innaka lam tusalli. Sebenarnya engkau belum semayang. Fasalla. Maka dia pun semayang. Hadis Sahih Bukhari. Padahal orang tu dah beriman dah. Padahal orang tu wa'amilus solihat dah. Dah memang suka nak beramal soleh. Dan dia memang ikhlas pun. Dia memang baik pun orangnya. Cuma dalam bab beramal rupanya kena ada satu peringkat lagi. Betulkanlah. Tapi ayat betulkanlah semayang ni Nabi tak cakap dengan orang Arab Badui yang masuk Islam. Engkau kalau masuk Islam, kau kena betulkan solat engkau, kau kena faham. Solat tu kena betul. Tak ada. Solat kena betul apa semua tak ada. Tak ada cerita. Nabi kata berimanlah. Sembahlah Allah. Itu aja. Sembahlah Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah. Engkau yakin bahawa Nabi Isa tu adalah pesuruh Allah. Dia adalah kalimah yang Allah letakkan pada Maryam. Dia adalah roh ciptaan Allah. Syurga tu benar, neraka tu benar. Allah akan masukkan engkau dalam syurga, apa pun keadaan diri engkau, amalan kau. Tak peduli. Untuk orang yang baru nak kenal Islam, sampai situ je. Jangan ikhlaslah, amalan tu sebenarnya bergantung kepada amalan. No. Bukan untuk dia. Bukan kita tak nak, bukan kita kedekut ilmu, bukan. Bukan kita sembunyikan kebenaran, bukan. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Bercakaplah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka dan keperluan diri mereka. Kenapa kita memerlukan guru yang mursyid? Okey, bagi pelajar, bagi zaman saya dulu saya belajar, kami kena belajar semua untuk memahami itu. Sebab namanya pelajar. Pelajar cerita lain. Dia memang menuntut ilmu, dia kena belajar sampai akhirnya sebab dia tempoh dia panjang. Dia kena 15 tahun, kena 20 tahun, kena 10 tahun. Supaya dia garap semua sebaik mungkin, sebanyak mungkin, semampu banyaknya. Dan kemudian daripada situ dia akan digest, dia akan cerna, dia akan mula menyusun apa yang telah dia pelajari bertahap-tahap. Dan gurunya lah yang akan aturkan. Ingat tak dulu kita belajar gini? Ni untuk ni. Ingat tak dulu kita belajar ni, yang ini sesuainya begini. Ini. Oh tu biasanya lepas 15 tahun baru jumpa tu. Oh tu. Tapi tak apalah, ni saya cerita supaya nanti bila kita belajar kitab Al-Hikam ni, mudah-mudahan nanti kita bergerak seakan-akan dalam track yang seperti itu. Okey, baik. Kita tengok sini. Maknanya kena betulkan. Baik, bila dah betulkan semayang dia, Rasulullah betulkan. Sehingga Rasulullah kata summarka' hatta tatma'inna raki'an. Hendaklah kamu kemudian rukuk hatta sehingga kamu tamakninah dengan rukuk. Summasjud dan hendaklah kamu sujud hatta tatma'inna sajidan. Ni hadisnya panjang. Sehingga kamu tamakninah dalam keadaan kamu sujud. Bila dah solat dah betul apa semua, baginda bila orang dah solat dah betul, maka kita kena beritahu dia pula. Solat ni kalau setakat betul, amalan kita ni kalau setakat betul, tapi kita tak sempurnakan pada benda yang lain dan tidak letakkan dia dengan susunan yang betul, dia jadi masalah juga.
Oh, rupanya tak settle lagi. Sabar dulu, tak settle lagi. Memang ada banyak perkara lagi kena belajar. Contohnya apa? Dalam hadis ini. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'zi jiranaha. Wahai Rasulullah, saya ada kenal satu orang perempuan, rajin puasa di siang hari, rajin qiyamul lail, tapi dia selalu menyakiti mulut dia mulut dia selalu sakiti jiran. Macam mana Rasulullah dia? Kata Rasulullah, hiya finnar. Dia tu memang masuk neraka perempuan tu. Oh, macam tu sekali, masuk neraka. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fulanah tusallil maktubat. Ada satu perempuan pula, wanita saya kenal, dia cuma semayang wajib je, 5 waktu je. No duha, no tarawih, no qabliyah, no ba'diyah, no yang namanya solat sunat witir, solat sunat taubah, tak ada. Dia semayang 5 waktu saja. Wa tatasaddaqa dalam makna yang lain, wa tatasaddaqu, dia cuma hanya beri pembayaran yang wajib saja. Iaitu namanya dia bayar zakat saja. Bil athwar ni maknanya lembu-lembu jantan, maknanya dia bayar zakat saja. Wala tu'zi jiranaha, tapi dia tu tak pernah menyakiti jiran dia. Mulut dia bagus ya Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang tak semayang sunat tarawih tu, yang tak solat sunat duha tu, yang tak qabliyah, tak ba'diyah, tak solat sunat witir, tak solat sunat tu, semua sunat tak ada cerita, tapi mulut dia jaga, ia fil jannah. Wanita tu masuk syurga, kata Rasulullah. Oh, maknanya dah buat perkara wajib ada kesempurnaan pada benda lain. Maknanya aku bukan ingat semayang, mulut laser, ingat senang nak masuk syurga. Jawapan ni tak ada. Rupanya mulut dalam bab luar semayang pun nak kena jaga juga. Untuk yang dah semayang 5 waktu tu. Jangan pula orang yang non-Muslim, baru masuk Islam, kau tengok orang Islam ni, dia semayang 5 waktu tapi mulut jahat. Ini masuk neraka, kata Rasulullah. Dah dia fikir, oh rupanya mulut jahat masih neraka. Dia tak fokus kepada kewajipan dia. Untuk dia cuma fikir 5 waktu je kena settle dulu. Untuk dia, fikir dia hanya 5 waktu. Tak payah dia cerita mulut jahat lah apa, untuk dia sesuai. Sebab tu dakwah ni dia ada grup dia. Dia mesti tackle pada sesuai. Kalau umum. Ada laras bahasa, ada pengetahuan yang sesuai untuk umum siapa-siapa. Ada perkara khusus untuk satu kelompok tertentu sesuai dengan umur dia, pengalaman, keadaan, latar belakang. Ada pula individu, satu orang tu diri dia sendiri. Sehingga kalau seorang-seorang tu ada jumpa Rasulullah, dia kata, apa amalan yang paling afdal? Kata Rasulullah, nanti sekejap jihad fisabilillah. Nanti orang ni Rasulullah kata buat baik pada mak bapak. Nanti orang ni pula Rasulullah kata solat di awal waktu. Jawapan beza-beza. Nabi beri itu disesuaikan pada keadaan orang itu. Padahal semuanya secara umum amal soleh. Okey. Baik, kemudian kalau seseorang itu bergerak, dia dah berusaha, dia dah jaga solat 5 waktu apa semua, dia jaga lisan, jaga akhlak, sebab dia nak sempurnakan. Punya banyak perkara wajib yang dia buat ni perlu kepada kesempurnaan dari sudut yang lain pula. Akhirnya maka dia, bila dia dah sempurna, dah elok-elok, maka kita katakan kepada dia, istiqamahlah. Buat apa yang kamu buat ni, kalau kejap-kejap tak jadi. Kejap-kejap tak jadi. Kalau perkara yang wajib, kalau putus-putus tak boleh. Putus-putus tak boleh. Jadi kita kena konsisten istiqamah. Kenapa? Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij, allazina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang mana mereka itu ke atas solat mereka, mereka orang yang daimun, orang yang konsisten sentiasa melaksanakan solat secara berterus-terusan. Barulah sesuai orang yang dah buat dan dah perbaiki, baru kita sesuai, kita nasihat dia istiqamah. Jadi kalau saya tengok satu orang budak solat compang-camping, solat asal boleh, asyik salah, solat pun asal suka hati dia je solat, saya tak akan kata dia, kita kalau solat kita mesti ikhlas lillahi ta'ala. Saya tak akan cakap gitu dengan dia. Betul solat kena ikhlas, tapi untuk dia bukan itu, belum sesuai itu. Ataupun saya kata, dia solat tak betul, sujud dia salah, pakai baju singkat sampai terangkat kat belakang, budak lelaki. Takkan saya cakap dengan dia, saya jumpa dengan dia, sini je awak, kita ni jangan bergantung kepada amalan kita. Belum tahu Allah terima amalan kita. Dan salah kalau kita beramal, tapi kita bergantung kepada amalan. Kita mesti berharap hanya rahmat Allah.
Dia semayang tengah tak betul, kita sibuk cerita beramal tak bergantung kepada amal lah, nanti belum sesuai untuk dia. Atau kita nasihat bawah sangat. Contoh, dia solat salah dengan baju terangkat, dengan pakaian tak berapa bersih, kita pun cakap sebenarnya kalau kamu bersaksi Allah saja sebagai Tuhan, kalau kamu bersaksi Nabi Isa tu adalah pesuruh Allah, kalau kamu bersaksi bahawa syurga tu benar, neraka tu benar, sebenarnya jangan bimbang. Kamu solat tak pakai seluar pun, Allah akan masukkan syurga apa pun amalan kamu. Ada nasihat macam tu. Dia gunakan hadis tapi pada tempat yang salah, cara yang salah, pemahaman yang salah. Kepada orang yang belum sesuai dan tidak sesuai cara dia nasihat. Walaupun kelihatan zahir keluar dari mulut dia hadis yang sahih. Assalamualaikum. Faham cerita saya ni? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ada orang ada punya. Jadi saya teringat tanya pertanyaan Sure, minggu lepas. Saya pun fikir macam mana cara saya ni, sebab dia benda proses panjang sebenarnya. Saya fikir malam tadi tu macam mana cara yang paling ringkas nak bagi gambaran saja, dan kita kena sabar, nanti dia ke depan sikit-sikit. Tapi soalan-soalan tu penting. Ada soalan yang kalau perasan saya kata oh ya ke, ya ke, oh nanti baik, nanti insya-Allah saya fikirkan. Kalau saya fikirkan tu maknanya ada jawapan dia tapi terlalu panjang untuk diceritakan, atau saya di luar kemampuan saya nak cerita, tapi saya sedang memikirkan cara rumusan yang termampu saya buat. Termampu lah, ni termampu lah ni. Kalau di luar kemampuan, kena minta bantuan kawan-kawan lain, asatizah yang lain mungkin boleh explain gambaran saja. Ni secara ringkas. Setiap satu kotak ni dia cerita dia panjang. Cerita dia panjang. Dan perkara yang berkaitan dengan dia banyak. Cuma saya fikirkan macam mana cara cepat yang paling mampu saya buat, sekadar kemampuan saya untuk bagi gambaran saja. Ustaz. Ya. Minta maaf. Maknanya contoh, katalah saya ni mu'alaf. Saya mu'alaf. Saya masuk kelas Ustaz ni, saya kena faham saya berada di kedudukan yang mana. Saya tak bolehlah terus duduk dekat kotak yang warna mustard ni. Saya kena duduk pada kotak yang tadi beriman tu. Betul Ustaz? Boleh saja kita berfikir begitu. Boleh saja. Tapi saya tak boleh pening lah pada bila ada sahabat-sahabat yang kata yang faham tentang keadaan tak bersandar pada amal tu, saya tak boleh rasa tertekan lah kan. Sebab saya kena faham saya di mana. Salah satu daripadanya. Dan sebenarnya bendanya tanggungjawab saya memilih apa sahaja patut saya sampaikan. Sebab tu yang hari tu bila minta kitab Al-Hikam, saya berfikir lama tu sebenarnya. Tu yang tangguh ke minggu ke minggu. Saya fikirkan sebenarnya sudah sesuai atau sebenarnya belum. Saya banyak fikir tentang itu sebenarnya. Bukan pasal kitab tu cetakkan apa tu, semua tak berapa susah. Kerana saya risau. Saya risau belum mampu faham. Saya risau juga dengan kemampuan saya. Dan saya risau ada orang ingat dia faham tapi sebenarnya dia salah faham. Jadi saya risau kat situ saja. Tapi tak apa. Kita ambil faedah saja. Mana yang agak terlalu rumit, mungkin saya skip. Tapi saya skip tu mudah-mudahan dengan amanah. Satu hari nanti insya-Allah kalau sesuai saya sampaikan insya-Allah. Termampu saya. Tapi insya-Allah lah yang kita cerita ni pun tak jauh daripada perkara yang Al-Hikam juga. Dan perkara tu pun ilmu juga, kefahaman juga. InsyaAllah bermanfaat. InsyaAllah. Baik Okey. Kita tengok sikit lagi ni. Sabar. Lepas tu, bila orang dah istiqamah, okey, bila dia dah konsisten, solat dia pun betul, lepas tu dia pun memang betul menyerah diri, orangnya pun baik, maka kita pergi kepada next dia punya level dia. Kita kata dalam kamu istiqamah, maka ikhlaslah. Sebab dalam banyak-banyak orang yang beribadah, syaitan tu yang paling dia, iblis yang paling dia tak boleh ganggu adalah orang yang diberikan ikhlas oleh Allah. Ni dalam ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman, iblis berkata, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, dengan kemuliaan, demi kemuliaanmu wahai Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam, aku akan rosakkan dia, aku akan sesatkan dia, melainkan hanya ibadaka, melainkan hanya hamba-hambamu, minhum, dia dari kalangan mereka itu, yang mukhlasin. Yang mereka itu diberikan, diikhlaskan hatinya semata-mata ibadah kerana-Mu. Jadi kalau awak berterusan istiqamah, rajin apa semua, tapi awak buat kerana orang suruh, awak buat kerana memang asbab orang suruh boleh, tapi bukan sebab itu.
Satu hari kalau orang tak suruh pun saya jalan. Awak buat kerana orang bagi sokongan, kerana orang puji. Besok kalau orang kutuk, awak jadi AJK, JNI ke, tolong ke apa, tiba-tiba orang maki. Buat tak? Terus tak majlis ilmu? Datang tak? Sebab apa? Sebab sekarang dipuji. Saya akan diuji oleh Allah. Awak sekarang dipuji. Awak sekarang diangkat. Awak sekarang dihormati. Bolehlah awak mengajar. Bolehlah awak menyampaikan. Besok kalau awak kena baling batu, kalau awak kena baling najis, buat tak benda yang sama? Sebab buat kerana ada orang puji, ada orang suka, atau buat kerana memang semata-mata kerana Allah? Mulut cakap kerana Allah tapi belum diuji, belum tahu. Senang menjawab dengan secara lisan, senang. Tapi hati kita tu macam mana? Jadi untuk orang yang dah istiqamah, yang memang dah bersungguh-sungguh, sesuai untuk dia pada ketika itu, kita ingatkan tentang peranan ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang susah nak dapat. Tapi jangan pula kita jumpa orang baru nak semayang, baru nak betulkan semayang. Engkau kalau semayang ni kena ikhlas. Sabar dulu. Dia kena buat walaupun terpaksa. Itu cerita dia. Untuk dia. Budak baru nak belajar semayang, baru nak belajar jaga 5 waktu, bukan nasihat kita awak buat kena ikhlas. Bukan sesuai. Betul, kita kena buat amal kena ikhlas. Tapi untuk dia belum. Untuk dia sabar dulu. Jangan kita terlalu berebut, terlalu terburu-buru untuk nasihatkan orang. Jadi siapa yang boleh memainkan peranan dalam memahami hal-hal yang macam ni? Itu yang kita sebutkan orang-orang soleh ni, orang-orang alim ni. Mereka sebutkan sebagai dengan nama guru mursyid. Mursyid maknanya dia, pemerhatian dia tajam. Tapi dengan syarat dia ada ilmu. Dia ada ilmu, dia begini-begini. Jadi dia dapat perhatikan untuk budak ni apa yang sesuai dia cakapkan. Dan kita memang saya pun minta nasihat orang-orang soleh. Apa sebenarnya nasihat yang sesuai yang pada budak ni. Dan kalau kita tak kenal, maka kita akan bagi nasihat secara umum lah. Secara umum okey, kalau contoh kita tak kenal satu orang kan, kita tak kenal satu orang, maka kita kata banyakkan amal soleh, jaga amalan yang wajib, ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala. Itu okey, kalau secara umum tak ada masalah. Tapi untuk secara khusus, biar yang sesuai dengan dia. Sebab kita nak dia ikhlas melakukannya semata-mata kerana Allah. Okey, kalau orang tu dah ikhlas pula, dia boleh buat. Dan dia memang dah satu peringkat tu, dia dah istiqamah. Pada masa yang sama dia dah tak ada. Memang dia buat tu lillahi ta'ala. Apa pun jadi pun dia tetap jalan terus. Maka orang yang dah ikhlas, maka kita katakan bahawa keikhlasan dia perlu ditingkatkan. Sebab ada orang ikhlas, dia masih lagi mengharapkan. Sebab tu kalau kita katakan, ada orang semayang duha kerana mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Kita pun terburu-buru cakap dengan dia. Kita kata, tak boleh. Kita kalau semayang duha, tak boleh mengharapkan murah rezeki. Kita mesti mengharapkan balasan Allah saja. Tak boleh, salah tu. Jangan terus salah. Dia dalam peringkat yang tadi tu. Dia dalam peringkat ni. Dia baru nak belajar ikhlas. Semata-mata mengharap kepada Allah. Cuma dia mengharap balasan kat dunia. Dia harap solat duha murah rezeki. Kita pun terus pancung dia. Kita kata, tak boleh. Kita kalau ikhlas murah rezeki ni tak betul, tak bagus. Jangan dulu, sabarlah. Dia dah mengharap kepada Allah tu dah bagus dah tu. Tapi jangan pancung dia. Cuma tingkatkanlah. Awak ikhlas mengharap murah rezeki, itu bagus. Tapi mengharap dari Allah, bukan mengharap dari manusia, itu bagus. Tapi kita kena lihat juga, apa kata kalau ikhlas kita tu kita tingkatkan. Kerana kita nanti kita akan diuji, tiba-tiba kita jadi sempit. Tiba-tiba jadi susah di dunia. Macam mana? Jadi kita buat amal ni mudah-mudahan kita dapat ganjaran Allah di akhirat. Kalau dunia dapat, alhamdulillah. Kalau dunia tak dapat, okey-okey saja. Sebab akhirat, kita ada akhirat. Dan akhirat jauh lebih lama dan kekal daripada dunia. Jadi dia, betul juga. Jadi ikhlas dia tingkatkan. Dia tingkatkan. Dan kemudian nanti kita tingkatkan lagi. Kalau ikhlas kamu dah memang tak kisah, apa susah senang tetap solat sunat duha, maka kita kena ingat, kita bukan semata-mata mengharap pembalasan Allah di akhirat. Tapi kita hanya harap keredaan Allah pada kita. Hatta kalau dia tak balas baik kita di akhirat pun kita bersedia untuk menerima. Sekalipun kita yakin dengan janji dia bahawa dia akan memberi balasan yang secukupnya. Al-jaza al-awfa. Balasan yang sesempurna-sempurnanya. Kira-kira begitulah. Lepas tu ada ayat dia. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sebagai contoh. Dan bila orang dah tingkatkan ikhlas dia, maka dia dah ikhlas,
Dia dah konsisten, maka kita nasihatkan dia. Yang ni yang baru masuk nanti bab yang tasawuf dan apa semua. Kita dah buat amalan banyak, ikhlas dah konsisten, kita mesti jadi orang yang sangat mengharap pada rahmat Allah, lebih dahsyat daripada orang yang buat dosa tu. Jangan pula kita jadi orang yang jangan confident dengan amalan kita sendiri. Sebab berbahaya nanti kita tertipu dengan amalan kita, seolah-olah kita nak selamat di akhirat tu bergantung harap kepada amalan, bukan lagi kepada Allah. Bimbang-bimbang orang yang buat dosa maksiat itu, dia tahu dia tak ada amalan, dia semata-mata, ya Allah, aku tak ada harapan apa melainkan hanya Engkau saja. Orang yang banyak amalan rasa confident kerana amalannya nak bawa bekalan pergi ke akhirat. Kelihatan orang yang berdosa tu zahirnya penuh dosa. Ahli sufi yang banyak amalan mengatakan mungkin orang yang pendosa yang tak ada amalan itu kerana dia kosong, dia tak ada apa-apa pengharapan, akhirnya dengan rahmat Allah. Sebab tu cerita pelacur yang selesai melacur bagi minum anjing tu, kenapa Allah ampunkan dia masuk dalam syurga? Itu bukan bermakna nasihat kita jumpa pelacur, kita cerita hadis tu, bukan. Kita nak cerita betapa walaupun kita banyak amal, lihat satu orang yang langsung tak ada amalan, tapi dia hanya mengharapkan belas kasih daripada Allah sebab dia tak ada harapan apa pun boleh masuk syurga. Akhirnya kerana dia mengharap semata-mata kepada Allah, Allah ampunkan dosa dia. Supaya kita jangan confident dengan amalan. Tapi orang yang baru nak semayang solat, jangan belajar kitab hikam. Dalam bahasa kasar dia, mampus dia tak semayang. Mampus pula keluar pagi ni. Ada cerita dia. Baru kita cerita hadis, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Satu orang itu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga dengan amalannya. Wala yujiruhu minan nar. Bukan amalan dia yang menghindar dia daripada api neraka. Wala ana, termasuk aku juga, kata Rasulullah, illa birahmatin minallah, melainkan semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saya ingatkan apa tadi. Okey, baik. Jadi setiap keadaan itu berbeza. Jadi kalau saya nanti tersebut perkara-perkara yang hal-hal yang macam ni, biasanya dalam kitab Al-Hikam ni, biasanya saya bukan kata Ustaz, ini kategori yang ke-8 ini kategori yang kedua. Bukan. Ini bukan masalah tingkat-tingkat. Tingkat yang 8 yang saya buat ni hanya idea dari kepala saya malam tadi, hanya tujuan untuk menjelaskan. Dan dia bukan mesti 8 peringkat itu. Hanya saya nak cerita dia punya perjalanan supaya kita dapat sedikit gambaran dan mudah-mudahan dia sebagai orang kata apa, garis panduan asas untuk kita bergerak nanti peringkat demi peringkat. Tapi sabar dulu, don't worry. Nanti kalau ada apa-apa persoalan akan datang, tanya saja tak apa. Kalau sekiranya saya tangguhkan tu, maknanya saya tengah fikir apa cara untuk memberikan pencerahan yang semampu mungkin lah. Mungkin dengan cara rajah ke, dengan cara lukisan ke. Mudah-mudahan dia menjadi asbab kepada kita dapat faham sikit demi sikit lah. Sebenarnya banyak ni. Kebayangkan, belum cerita satu muka suratnya, kita dah ada 8 slide untuk menerangkan sikit ni. Sebenarnya di sebalik Al-Hikam ni, kalau kita belajar menekuni betul-betul, dia punya lautan ilmu tu susah saya nak ceritakan. Allahu Akbar. Selamat menuntut ilmu di Gema Nur Iman. Mudah-mudahan Allah berkati. Hari ni saya ada urusan sikit bersegera. Semoga semua yang menekuni, yang istiqamah, tolonglah ajak kawan-kawan semua. Yang belajar, tak belajar, yang tak belajar pula. Yang pandai, tak pandai, yang sempat, tak sempat, yang apa, cakap dia, dengar sekejap jadilah. Ustaz, sikit je nak tanya Ustaz. Sikit je. Tadi pasal semayang duha tadi kan? Jangan bergantung pengharapan pada Allah dan sebagainya. Memang kita semayang duha kerana Allah. Dan boleh ke dalam hati kita, aku semayang duha aku memang kerana Allah dan aku mengikut sunnah Rasul? Boleh saja, boleh. Terima kasih. Jazakumullah. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis, silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin yang bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan
kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan asbab bacaan kalamullah dan doa kita mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna kepada mereka, dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih juga dengan pengajian berkitab Hikam Jawi kita pada pagi ini. Alhamdulillah, Ustaz cuba untuk memberi gambaran, huraian yang jelas untuk perjalanan pengajian berkitab Hikam Jawi kita ni supaya dijadikan sebagai panduan asas pada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang dihuraikan bermanfaat, bertambah kefahaman kita dan Allah mudahkan kita faham. Kita terus istiqamah dan ikhlas mengikuti pengajian. Yang Ustaz kata agak berat juga kitab ni, jadi Ustaz cuba dulu buatkan kita lorong untuk kita ke pengajian ini. Mudah-mudahan terus istiqamah bersama dengan Ustaz pada setiap kuliah subuh, Isnin dan Rabu, insya-Allah. Allah mudahkan kita, terang hati kita untuk belajar kitab Hikam Jawi ini, insya-Allah. Pada pagi ini juga seperti biasa kita merakamkan sanah helwah kepada yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga dengan bertambah umur, bertambah sempurna pula iman kita dan Allah berkati kehidupan kita dan segala impian kita tercapai, insya-Allah. Dan pihak pengurusan terus merakamkan juga jutaan terima kasih kepada para penginfak yang budiman yang terus menyumbang kepada tabung Gema Nur Iman. Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki dan para jemaah semua dalam rahmat dan redha Allah. Semoga kuliah-kuliah kita dapat kita sempurnakan dengan bersama dengan asatizah yang telah kita jemput untuk kuliah-kuliah Gema Nur Iman. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang telah pun sudi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita sentiasa di bawah lindungan rahmat Allah, diperluaskan pintu rezeki dan dimudahkan segala urusan di mana pun kita berada pada hari ini. Untuk makluman para jemaah yang dikasihi sekalian, kuliah kita seterusnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul Rahimi Ma'ruf pukul 8 iaitu tafsir surah An-Nur. Bagi para jemaah yang ada kesempatan, teruskan bersama dengan kuliah duha kita sebentar lagi. Dan kepada yang ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita di bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi sebagai penutup tirai kuliah kita, sekali lagi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih.